Pertama ialah tentang liputan SOCSO. Hendaklah diperluaskan kerana kini ada terlalu kurang alternatif scheme insurance untuk melindungi kebajikan pekerja-pekerja, dan di sini dicarankan oleh Pakatan Rakyat untuk memberikan liputan sepanjang 24 jam, bukan hanya pada waktu kerja saja, kerana SOCSO hanya pada waktu kerja. Nah, kalau mereka menghadapi kemalangan di luar waktu kerja, maka mereka tidak akan dapat menikmati sebarang bayaran ganti rugi. Oleh itu, pihak PR mencarankan liputan ataupun perlindungan sepanjang 24 jam. Dan pada masa yang sama, untuk menambahkan jumlah bayaran, adalah dicarankan bahawa liputan liputan dilipat gandakan dengan sumbangan tripartite atau sumbangan 3 rampang mata, iaitu RM1 sebulan daripada pihak majikan, RM1 sebulan daripada pekerja, dan RM1 daripada kerajaan persekutuan. Bermakna RM3 sebulan, iaitu jauh melebihi apa yang disumbangkan oleh pekerja secara purata sekarang. So, bermakna RM1 sebulan daripada pekerja, RM1 daripada majikan, dan RM1 daripada pihak kerajaan pusat. Ini yang pertama. Kedua ialah tentang langkah-langkah pendidikan. Adalah perlu bahawa kita memberi makna kepada Persekutuan Malaysia menjelang ulang tahun ke-50 penubuhan Malaysia. Penubuhan Malaysia yang merangkumi Sabah Sarawak tidak bermakna sekiranya rakyat Sabah dan Sarawak, khususnya penduduk pedalaman, masih ketinggalan dari segi penguasaan maklumat, pengetahuan dan pendidikan. Oleh demikian, adalah dicarankan bahawa guru-guru berteraskan masyarakat hendaklah digalakkan. Saya rasa itu teras pertama, iaitu bukan sahaja penduduk di kawasan pedalaman dekat Sabah Sarawak, tapi juga orang asli. Yang kedua tentang pendidikan ialah untuk menambah baik kemudahan pendidikan dan juga kualiti dan mutu pengajian dengan menubuhkan sekolah-sekolah vocational. Sekolah-sekolah vocational puncak. Dan mengapa kita nak sebut sekolah vocational puncak? Kerana sekolah vocational di Malaysia ada satu reputasi yang kurang baik. Oleh itu, saya rasa kita kena asingkan daripada sistem yang sedia ada kepada sekolah vocational dan teknikal menengah, iaitu 5 buah yang dicarankan untuk memenuhi aspirasi pelajar dan dengan objektif guru-guru daripada peringkat 30% ke atas. Ketiga ialah tentu kita tak mahu abaikan, sebagai sebuah masyarakat penyayang, kita tak mahu abaikan pelajar-pelajar istimewa, dan adalah perlu bahawa kita tubuhkan suatu sekolah puncak, sekolah pelajar-pelajar istimewa. Puncak in English we call flagship lah. Flagship. Keempat ialah selaras dengan komitmen dalam manifesto Pakatan Rakyat, Harapan Rakyat, 1854 sekolah janaan rakyat ataupun yang ditarifkan sebagai sekolah bahasa ibunda harus diberikan bantuan tambahan
iaitu ikut kepala, iaitu per kapita berdasarkan bilangan murid, dan dicarankan setiap murid diberikan RM300 setahun. Ini akan melibatkan peruntukan sebanyak RM220 juta satu tahun. Ini adalah untuk menambahbaikkan mutu pelajaran yang termasuk tentulah perbelanjaan pembangunan di sekolah-sekolah tersebut, iaitu RM220 juta untuk sekolah bahasa ibunda, SRJK, Tamil dan Cina, berdasarkan bilangan murid-murid RM300 setiap murid, dengan perbelanjaan RM220 juta setahun. Di sini saya ingin tambah sikit bahawa kerajaan negeri di Pulau Pinang, selain daripada memberikan tanah untuk menubuhkan sekolah antarabangsa Islam yang pertama di Pulau Pinang, kita pun telah menawarkan kepada pihak kerajaan pusat, menawarkan tanah kepada kerajaan pusat untuk membina sekolah menengah Tamil yang pertama di Malaysia. Tapi sungguh pun kita telah menulis surat beberapa kali, tapi tidak ada jawapan daripada Menteri Pelajaran. Perkara yang terakhir, yang ketiga, ialah tentang belia, iaitu untuk mewujudkan 300,000 pekerjaan untuk tempoh masa 3 tahun. Ini ialah untuk belia-belia di antara umur 15 hingga 24 tahun, di mana kita hendak memberikan latihan dan juga mungkin latihan semula untuk menambahbaikkan ataupun menjadi mereka lebih bernilai dalam pasaran pekerjaan. Dan saya rasa untuk Selangor dan Pulau Pinang, saya telah bincang tadi dengan Yang Berhormat Asmin, dan dia sahkan bahawa dekat Selangor menghadapi kekurangan pekerjaan sama dengan Pulau Pinang. Pulau Pinang dan Selangor kita menghadapi kekurangan, bukan pekerjaan, kekurangan pekerja. Kekurangan pekerja. Kita menghadapi masalah kekurangan pekerja, bukan pengangguran. Bukan sebaliknya, pengangguran. So itu saya rasa kita ada rekod yang baik untuk menghadapi masalah ini dan dapat mewujudkan 200,000 pekerjaan baru seperti yang dicalankan. Sekian, terima kasih. Dan saya menyambung apa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar dan YAB Lim sebentar tadi tentang cadangan-cadangan pokok yang telah kita sama-sama rumuskan di peringkat pimpinan tertinggi setelah mendengar input-input daripada masyarakat tentang apa yang terbaik untuk Malaysia pada tahun 2014 ini dalam keadaan ekonomi dunia sebagaimana Datuk Seri sebutkan tadi, dalam keadaan ekonomi negara yang kita semua ketahui yang amat membimbangkan ini. Jadi ada 3 perkara yang ingin saya bagi pihak Pakatan Rakyat umumkan, iaitu pertamanya kita ingin mencadangkan diwujudkan suatu skim insurans yang bernama skim insurans luar bandar, ataupun dengan lebih khusus lagi skim insurans petani, nelayan dan penternak, iaitu SIPNP, yang bercadang dan berhasrat untuk memberi perlindungan yang lebih komprehensif kepada golongan luar bandar, petani, nelayan dan sebagainya yang menghadapi berbagai-bagai masalah, termasuklah masalah yang disebabkan oleh ketidaktentuan cuaca, perubahan musim dan kejadian-kejadian di luar jangka, dan juga yang diakibatkan oleh kejatuhan harga bahan-bahan tani dan nelayan ini. Jadi kami sedar bahawa kerajaan yang ada ini memang ada satu skim insurans yang bernama skim insurans nelayan, tetapi ianya sekadar untuk memberi pampasan kepada nelayan yang meninggal dunia ataupun yang berada di hospital. Tetapi yang kami cadangkan ini ialah suatu skim insurans bagaimana yang saya sebutkan tadi, yang meliputi berbagai-bagai cabaran dan masalah yang dihadapi oleh kaum petani dan nelayan, sebahagiannya di luar kuasa para petani dan nelayan ini. Oleh sebab itu, dalam perkiraan kami terdapat mengikut statistik tahun 2009
seramai 1,349,000 petani dan 121,000 orang nelayan. Dan kita membuat kajian bahawa pendapatan mereka puratanya RM3,000 sebulan. Oleh itu, berdasarkan kepada ini, kami mencadangkan untuk menjadikan skim ini skim yang melibatkan pembiayaan di kedua-dua pihak. Pihak petani nelayan memberi sumbangan contribution dan kerajaan memberi contribution. Kami mengandaikan bahawa premium setahun ialah RM1,000 dan ianya dikongsi secara 50-50, iaitu RM500 oleh petani dan nelayan dan RM500 oleh pihak kerajaan. Dengan andaian sedemikian, dengan andaian bahawa yang akan menerima dan mengambil skim insurans ini sekitar 700,000 orang petani dan nelayan, maka kos kepada kerajaan ialah sekitar RM300 juta. Jadi ini adalah projek dan program kebajikan yang Pakatan Rakyat usahakan untuk masyarakat luar bandar. Cadangan yang kedua ialah dari segi pertahanan negara. Kita semua tahu bahawa banyak isu pertahanan negara yang berlaku dalam beberapa tahun yang akhir ini. Khususnya sebagaimana Datuk Seri sebutkan tadi, bahawa amaran nasihat daripada Ketua Audit Negara tentang 3P, pembaziran, pemborosan, penyelewengan. Kesemua ini terdapat dalam kes-kes perbelanjaan, khususnya di Kementerian Pertahanan. Sama ada melibatkan pembelian senjata, sama ada melibatkan kapal selam pembeliannya, ataupun melibatkan kehilangan enjin jet pejuang kita. Maka oleh sebab itu, Pakatan Rakyat ingin mencadangkan bahawa Parlimen mewujudkan jawatan kuasa pilihan tentang pertahanan negara, Select Committee on National Defence, supaya penelitian yang lebih terperinci diberikan oleh jawatan kuasa pilihan ini yang akan diwakili, dihadiri, dianggotai oleh kesemua pihak yang ada dalam Dewan Rakyat, pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang, untuk sama-sama kita meneliti perbelanjaan yang telah dilakukan dan perbelanjaan yang akan dilakukan berkaitan dengan pertahanan negara. Cadangan yang ketiganya ialah kebajikan untuk orang-orang tua, orang-orang miskin, orang-orang kelainan upaya, OKU. Kerajaan Pakatan Rakyat nanti mencadangkan supaya orang-orang OKU yang walaupun bekerja tetapi pendapatan mereka adalah kurang daripada RM1,200 sebulan, akan kita laksanakan program-program untuk membantu orang-orang OKU seperti ini. Pakatan Rakyat juga dalam kajiannya mendapati bahawa penjagaan untuk orang-orang tua adalah amat-amat membimbangkan. Oleh itu kami mencadangkan untuk memastikan bahawa spesialis-spesialis yang dipanggil geriatrician ke apa? Iaitu pakar orang-orang tua, mestilah ditambah daripada keadaan yang amat menyedihkan hari ini. Hanya ada 16 orang doktor-doktor pakar tersebut kepada paling kurang 1,000 orang, at least 1,000 specialists in that field by the year 2030. Jadi ini adalah cadangan-cadangan kasar yang saya boleh umumkan bagi pihak Pakatan Rakyat. Terima kasih.